Kerajaan tidak akan ulangi langkah tambat ringgit. Bengkel kenderaan bermotor diwajibkan memiliki lesen untuk beroperasi. Yayasan khas bantu artis uzur dan kurang berkemampuan bakal diwujudkan. Selamat dan salam satu Malaysia. Ini N5 edisi Selasa 23 Januari 2018 bersama dengan saya Reddy Dobin dan saudara. Untuk lintas langsung ke negeri-negeri, kita akan bermula dengan negeri Perlis bersama dengan rakan penyampai Nur Azia Ahmad. Ikuti Melaka bersama dengan Muhammad Ashraf Ishak. Dan seperti biasa juga kita akan berlintas langsung ke negeri Sarawak bersama dengan Bumawin dan diakhiri dengan negeri Sabah bersama dengan Adrian Soidi. Setia bersama kami dalam N5. Kerajaan tidak akan mengulangi langkah untuk menambat ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menegaskan langkah itu akan menjejaskan ekonomi dan kesejahteraan rakyat jika ia dilaksanakan. There are some leading the opposition whom I'm not afraid really don't understand economics. They talk about us repegging the ringgit as though that would be an easy and helpful move. The reality is that this would be an unmitigated disaster for economy and therefore for the prosperity of our people. So we have made it clear, very clear, that we would never repeat that measure, trusting that while there may be short-term fluctuations, in the longer term, the level of ringgit would reflect the strength of the Malaysian economy. Tindakan menambat ringgit sebelum ini katanya telah menyebabkan pelabur dan pasaran global hilang keyakinan terhadap negara. Kesannya negara mengambil tempoh yang lama untuk meraih semula keyakinan tersebut dan melibatkan kos yang tinggi. Dia berkata demikian pada ucap tama Invest Malaysia 2018. Acara tahunan edisi ke-14 itu dianjurkan oleh Bursa Malaysia Berhad dan Maybank. Sementara itu dalam ucap tamanya, Datuk Seri Najib berkata momentum ekonomi yang kukuh dan berterusan memberi sentimen yang positif kepada pelabur dalam dan luar negara. Other figures reflect why investors and global institutions are right to have confidence in Malaysia. Our total trade grew strongly by 20.8% over the period from January to November 2017, while in that month alone, gross exports reached double-digit growth of 14.4%, with the highest receipts ever recorded at 83.5 billion ringgit. Our capital market, a key facilitator for financing business growth, has continued to grow from strength to strength. Since 2009, the FBM KLCI has increased 105%, and our market capitalization has increased 187%. In 2017, beliau juga menjelaskan kemasukan dana asing mencatatkan pertumbuhan positif iaitu 10.8 bilion ringgit, tertinggi sejak 2012. Manakala bon korporat dan terbitan sukuk baru bernilai 111.2 bilion ringgit untuk 11 bulan pertama tahun lalu, iaitu hampir 30% lebih tinggi daripada nilai keseluruhan pada 2016. Manakala untuk keseluruhan pasaran bon dan sukuk pula, pertumbuhannya mencecah 1.28 trilion ringgit. Momentum ekonomi yang positif ini, jika berterusan, menurut pakar ekonomi, akan mengukuhkan lagi nilai ringgit di pasaran. 4 individu termasuk seorang timbalan pengarah sebuah jabatan kerajaan direman 7 hari bagi membantu siasatan berhubung kes rasuah membabikan projek infrastruktur pengangkutan di negeri Sabah. 2 individu terbabit ialah penolong jurutera di jabatan kerajaan berkenaan, manakala seorang lagi adalah pengarah sebuah syarikat yang melaksanakan projek infrastruktur itu, dan kesemua mereka berumur antara 37 dan 58 tahun. Perintah tahanan reman dikeluarkan oleh Magistrate Cindy McBalitos selepas mendengar permohonan pegawai pendakwa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM
Falik Basiruddin di Kota Kinabalu hari ini. Keempat-empat individu berkenaan ditahan SPRM antara 12.05 tengah hari semalam dan 11.20 malam tadi. Penahanan mereka bagi membantu siasatan berhubung pemberian rasuah membabitkan projek Jabatan Kerajaan Negeri itu daripada 2012 hingga 2017. SPRM turut menyita kenderaan dan sejumlah wang tunai di kediaman keempat-empat suspek selain membekukan beberapa akaun. Mereka direman bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 17-A Akta SPRM 2009. Jabatan Pendaftaran Negara JPN komited dalam membenteras pengeluaran dokumen pengenalan diri palsu. Ini terbukti apabila terdapat peningkatan jumlah tangkapan dan pendakwaan terhadap individu yang mengeluarkan dokumen palsu pada tahun lalu. Ketua Pengarahnya Datuk Muhammad Razin Abdullah menegaskan sekiranya terdapat mana-mana kaki tangan JPN terlibat dalam pengeluaran dokumen pengenalan palsu, tindakan tegas akan diambil. Pelibatan orang dalam, kita akan ambil tindakan yang sewajarnya lah. Termasuklah tindakan tata tertib secara dalaman. Selain daripada tindakan pendakwaan yang dijalankan oleh pihak polis, kita juga ada mengambil tindakan dalaman melalui proses tindakan tata tertib, termasuklah tindakan untuk wang kerja. Beliau berkata demikian selepas lawatan kerja di JPN Kompleks Kementerian Dalam Negeri KDN Air Keroh. Mengulas lanjut, beliau turut menggesa ibu bapa untuk mendaftar kelahiran anak mereka bagi mengelakkan sebarang masalah, khususnya ketika pendaftaran persekolahan. Kegagalan melakukan demikian, ibu bapa boleh dikenakan denda. Rang Undang-Undang Perkhidmatan Penyelenggaraan dan Pembaikan Kenderaan Motor akan dibentang untuk kelulusan di Parlimen Mac ini. Apabila diluluskan nanti, semua bengkel kenderaan perlu memiliki lesen khas untuk menjalankan perkhidmatan berkaitan. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, pengusaha bengkel perlu memastikan mekanik mereka berdaftar dan berkemahiran sebelum lesen dikeluarkan kepada mereka. Mereka akan diberi tempoh masa tertentu untuk membuat persediaan yang diperlukan. RUU ini bertujuan memastikan pengusaha bengkel kenderaan berkembang maju selain menjaga hak dan kepentingan pengguna. Workshop ini akan kita letakkan mengikut peraturan yang tertentu. Contohnya kalau dia ada semua, dia mekanik yang dia ada semua cukup certified, bukan hanya engine tapi juga nak ketuk ke nak semua, so dia full flash workshop. Ada yang hanya beri servis tukar minyak hitam saja, dan itu lain lesennya. Itulah yang akan kita tentukan supaya workshop ini adalah workshop yang ada kategori dan mengikut mechanics yang sesuai mengikut kepakaran yang kita berikan nanti. Terdahulu beliau merasmikan sesi town hall bersama industri dan pihak berkepentingan berhubung rang Undang-Undang Perkhidmatan Penyelenggaraan dan Pembaikan Kenderaan Motor di Ibu Negara. Lebih 300 peserta terlibat dalam sesi ini, terdiri daripada wakil-wakil kementerian dan jabatan kerajaan, persatuan-persatuan industri, perkhidmatan penyelenggaraan dan pembaikan kenderaan motor. Wanita Malaysia disaran untuk meningkatkan usaha dan menjadikan Tahun Memperkasa Wanita TMW 2018 sebagai platform mengurangkan kemiskinan demi menjamin kesejahteraan keluarga. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Karim berkata, pihaknya akan memastikan segala program yang diatur bagi menjayakan TMW akan meliputi semua kawasan termasuk pedalaman. Jelasnya, tiada lagi istilah eksklusif dalam semua program yang dijalankan oleh kementerian dan agensi di bawahnya. Ini selaras dengan hasrat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang mahu inklusiviti diberi terhadap wanita negara ini agar semua wanita mampu berdaya saing di peringkat global. Yang amat berhormat Perdana Menteri sering mengingatkan saya, Rohani, tak ada wanita ketinggalan. Bermakna wanita di Ceruk Rantau, wanita orang asli, Iban, Kedasan, Dusun, semua kita bawa bersama.
Jadi di sinilah saya sangat-sangat menghargai semua pihak, khususnya di peringkat negeri, di peringkat akar umbi, untuk tampil juga, kalau tidak tampil bersama-sama menjayakan program, sekurang-kurangnya menyuarakan apa lagi yang dikendaki oleh wanita Malaysia, insya-Allah. Datuk Seri Rohani bercakap kepada RTM selepas menjadi tetamu siaran radio Nasional FM di Angkasa Puri. Bercakap soal pelaksanaan TMW, Datuk Seri Rohani menyatakan kementerian mengambil langkah menjalinkan kerjasama erat dengan pelbagai pihak termasuk badan bukan kerajaan NGO. Ini bagi memastikan 5 kluster yang dirancang untuk TMW dapat dilaksanakan sepenuhnya. Sebuah yayasan khas bagi membantu golongan artis uzur dan kurang berkemampuan akan diwujudkan Kementerian Komunikasi dan Multimedia dalam masa terdekat. Menurut timbalan menterinya, Datuk Seri Jailani Johari, yayasan tersebut masih dalam fasa penelitian sebelum ditubuhkan secara rasmi. Dan jelas Datuk Seri Jailani, yayasan itu satu daripada inisiatif kementerian untuk menghargai sumbangan penggiat seni kepada pembangunan negara. Saya dah minta dengan KP untuk mungkin duduk sekali dengan RTM dan juga penggiat swasta, siaran swasta, bagaimana kaedah terbaik sama ada dari segi konsep royalty ni ataupun tabung dan sebagainya. Dan hari ini kita dapat lihat Finas pun datang membantu, seniman pun datang membantu. Mungkin ini untuk short term, tapi untuk the long term kita mungkin cari satu kaedah terbaik. Datuk Seri Jailani ditemui selepas menziarahi bekas juruhebah RTM dan pelakon drama popular Fatimah Yassin di kediamannya di Kelana Jaya. Sementara itu, Fatimah Yassin, 78 tahun, kini lumpuh akibat patah tulang belakang. Ini menyebabkan pergerakan beliau terbatas dan terpaksa menggunakan kerusi roda. Fatimah Yassin mula bertugas di RTM sekitar tahun 1974 di bahagian radio, siaran FM stereo dan rangkaian nasional. Beliau juga terkenal dalam bidang lakonan melalui drama radio nombor 5 Persiaran 1 yang bersiaran selama 13 tahun. Selain itu, beliau berlakon dalam drama televisyen terbitan RTM, PJ Holdings. Macam saya zaman dulu saya bekerja dua stesen FM stereo saya buat dengan apa ni? Sekali lagi kerja tengah malam pukul 1 sampai pukul 3 pagi saya kat sana. Begitulah anak-anak tinggal di rumah sambil bekerja. Siang di RTM kadang pergi buat drama nombor 5/1. Lepas tu buat drama PJ Holding. Sebelum bertugas di RTM, Fatimah Yassin menjadi guru bahasa Melayu di Singapura. Beliau mula menceburi bidang lakonan teater dan drama pentas di Singapura pada tahun 1958 dan berlakon dalam lebih 100 drama di radio televisyen Singapura pada tahun 60-an. Beliau juga giat dalam bidang penulisan dan pernah menghasilkan sebuah buku, Wanita Ideal, pada tahun 80-an. Program pembangunan pemimpin dan komuniti usahawan BLESS membuka peluang kepada usahawan muda untuk memperkasakan lagi produk keluaran mereka. Ia juga membantu untuk memudahkan para usahawan berkenaan mendapat bantuan secara terus dengan sokongan MARA. Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, BLESS adalah program yang holistik dan komprehensif dengan menyasarkan penglibatan usahawan dari semua peringkat sama, ada mikro, kecil dan sederhana. Ujarnya, BLESS menghimpunkan usahawan daripada 6 kluster perniagaan iaitu makanan dan minuman, pertanian, gaya hidup, kesihatan dan kecantikan, selain teknologi maklumat dan komunikasi ICT serta perkhidmatan. Kita yang pertama nak kita createkan awareness dari segi kefahaman. Yang kedua, kita juga nak wujudkan usahawan. Usahawan. Bukan saja awareness tetapi juga untuk wujudkan usahawan. Misalnya melalui seminar kita, melalui kursus kita. Kita expect ramai yang akan terlibat dalam menjadi usahawan. Sebab selepas kursus mereka boleh ke booth untuk melihat dari segi dana-dana yang ada yang kita tawarkan. Dia bercakap kepada pemberita selepas mengadukan tinjauan mesra program BLESS Zon Utara di Alustar.
Terutamanya Exko Pembangunan Luar Bandar dan Pembasmian Kemiskinan Negeri Kedah, Datuk Muhammad Tajuddin Abdullah. Sehingga kini terdapat 10,000 usahawan di zon utara yang terlibat secara langsung dalam program tersebut. Tambah Datuk Seri Ismail, pada tahun ini kementeriannya memperuntukkan RM455 juta bagi membantu usahawan mendapatkan pinjaman untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka. Baik, bersua kembali. Projek benteng pemecah ombak sepanjang lebih 3 km berkedudukan 500 hingga 800 meter dari pantai Tanjung Piai dekat Pontian Johor bernilai lebih RM70 juta siap hujung tahun lepas. Kini nelayan dan kira-kira 200 penduduk kawasan titik penghujung paling selatan benua Asia itu boleh menarik nafas lega kerana kawasan itu tidak lagi diancam masalah hakisan laut. Laporan wartawan Anas Mat Nur yang meninjau projek itu dalam segmen Negaraku. Sebelum siap, dianggar 8 meter atau 10% kawasan Tanjung Piai hilang dalam tempoh setahun kerana hakisan. Sejak puluhan tahun, kawasan yang menjadi tumpuan pelancong dari seluruh dunia ini diancam hakisan laut dan pencemaran aktiviti perkapalan. Bimbang dengan keadaan itu, pihak berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar, IRDA, bekerjasama dengan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS membawa perkara itu kepada Kerajaan Persekutuan. Kedua-dua pihak tampil dengan cadangan membina benteng pemecah ombak. Selain membina benteng baru, projek ini turut meninggikan benteng sedia ada bagi menghalang limpahan air laut ke kawasan hutan paya bakau dan kampung. Bila kita memulakan projek ini, terdapat pandangan yang mempertikaikan mengenai sama ada projek ini pada akhirnya akan memberi manfaat ataupun sebaliknya. Tapi kalau kita tak buat benteng ini, sudah tentu ini akan terhakis selama-lamanya. Projek ini amat melegakan penduduk selain tanah Ramsar dan hutan paya bakau yang menjadi tumpuan pelancong di sini dapat diselamatkan. Benteng ini terbukti mampu memperlahan kelajuan ombak selain mengurangkan hakisan dan menangani pencemaran. Pembinaan benteng pemecah ombak ini mendapat kerjasama masyarakat nelayan di sini kerana ia melibatkan jentera berat yang membawa batu-batu besar. Memanglah kalau kita nak ikutkan, dia ini menahan daripada hakisan. Hakisan yang berlaku yang kita dah tahu besar kemungkinan dah 50 km kata silap saya 50 meter dah jarak dia hakisan dah berlaku. Kalau tak ada menahan ombak tu mungkin benteng ni pun habis, semua habis kan. Ini macam ni kan, letak batu bom ni kan di tepi ni kan. Tak lama ni. Dia buat sikit mana pecah, dia buat sikit mana pecah, dia buat sikit. Kalau dia buat benteng atas ni, ini selamat ni. Di tepi ni kan. Inisiatif membina benteng pemecah ombak di pesisir pantai Tanjung Piai ini membolehkan tumbuhan bakau hidup melata secara semula jadi. Dan pada masa yang sama juga, batuan yang membentuk benteng pemecah ombak di belakang sana menjadi tukun tiruan dan juga tumpuan pelbagai jenis ikan. Seterusnya, memberi manfaat kepada nelayan pantai di Tanjung Piai ini. Laporan Anas Makno, Berita RTM. Pasangan pembawa penyakit thalassemia yang tinggal di Rancangan Kemajuan Tanah RKT Kesedar Jeram Tekoh, Gua Musang, Kelantan, pasrah apabila 2 daripada 3 anaknya yang disahkan sebagai penghidap penyakit yang sama telah meninggal dunia ketika usia masih muda. Siti Rahani Seman, 45 tahun dan suaminya Ibrahim Daud, 46 tahun sedih apabila mengenangkan hanya 2 daripada 5 orang anaknya bebas penyakit itu. Penyakit thalassemia atau kekurangan sel darah merah normal boleh menyebabkan wajah mereka sentiasa pucat, badan berasa lemah serta tumbasaran terbantut. Menurut Siti Rahani, kesedihan keluarga mereka bermula pada tahun 2013 apabila anak ketiganya, Muhammad Sazwan, meninggal dunia pada umur 17 tahun. Kemudiannya pada bulan Oktober tahun lepas, anak sulungnya Muhammad Ashraf yang ketika itu berusia 24 tahun pula meninggal dunia. Kini hanya tinggal seorang lagi anaknya, Umi Suraya, 19 tahun yang menghidap penyakit itu. Keadaan Umi Suraya yang sering letih menyebabkan terpaksa menolak tawaran untuk melanjutkan pelajaran daripada sebuah kolej kerana bimbang keadaan kesihatannya yang sering terjejas jika tinggal berjauhan dengan keluarga. Dalam 3 bulan sekali tu kena masuk darah. Bila dia letih, dia macam tak larat gitulah, pucat tu, kena buat pergi hospital. Cek kan. Biasanya doktor pergilah untuk masuk darah. Masuk darah merah tu. Dia lah 2-3 hari biasanya. Tengok atas darah lah kalau ada darah.
cepat sikit. Kalau tak ada kak, lambatlah macam dia masuk tu. Begitulah. Bagaimanapun, Siti Rahani berkata dia berbangga apabila dua anaknya yang bebas penyakit itu berjaya menjadi seorang anggota bomber di Teluk Kemang, Negeri Sembilan dan pelajar di Maktab Rendah Sains Mara MRSM Kuala Krai. Keresahan para pesawah berhubung kadar pemutuan padi dan usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu melalui kerjasama dengan Thailand. Itu antara kupasan menarik yang akan dibawakan dalam lintas langsung dari Perlis. Kita terus saja bersama dengan rakan penyampai Nur Aziah Ahmad. Silakan Aziah. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Belum pun reda masalah padi angin yang menjejas pendapatan pesawah di negeri ini. Isu pemotongan pemutuan padi pula membelenggu pesawah. Menurut pesawah, pihak Padi Beras Nasional Berhad Bernas mengenakan kadar pemotongan bagi pemutuan padi sehingga 27% bagi setiap tan metrik. Kadar itu dianggap terlalu tinggi sehingga menjejas pendapatan petani untuk tempoh semusim atau 6 bulan akan datang. Dengan kadar kos jentera, upah buruh, sewa dan pembelian input pertanian seperti racun dan baja yang turut meningkat ditambah pemotongan yang tidak realistik menyebabkan pesawah hilang punca pendapatan. Nampaknya potongan yang pernah buat tu membebankan petani. Saya bila kita bawa pi di pernah 24, 25 pun ada kan. Habis rendah kami biasa pi 23 ya. Itu pun padi yang betul-betul masaklah kita kata. Tapi saya nampak perbezaan di sini. Bila kita bawa pi di pernah dia potong kita 24, 23, tapi bila padi yang sama kadang-kadang kualiti yang sama kita bawa pi di Kelang yang swasta ni Kelang boleh potong kita 20-21. Padi ni kalau nak dibanding daripada tahun 81 kot, 80 gitu lah. Sampai Kelah, sampai hari ni pun saya duk muat lagi. Dulu dia potong 1 kilo 17-18. Lama ya duk potong tu lama lah. Tapi selepas daripada kerajaan isytihar kata naik harga tu, jadi Pak Tani ni dia bukan ada harap lain macam saya ni semata-mata bendang ya. Pak Tani tulen. Kalau nak dibandingkan dengan Pak Tani moden ni dia lain lah, dia cikgu pun ada. Jadi kita ni Pak Tani tulen. Anak sekolah pun yang tu. Semua yang tu, tak ada kerja lain dah. Ni kata-kata baja apa, racun apa makin canggih. Padi makin elok. Tapi potongan makin tinggi. Kalau dibandingkan dengan dulu kita kata mata-mata baja saja. Lah ni dengan vitamin lah apa semua kita bubuh. Tapi potongan makin tinggi. Harapan saya tu minta kalau boleh tu kerajaan prihatinlah pada petani ni. Nak dibandingkan dengan macam penulis getah, nelayan, petani pun semacam lah. Sumber utama juga ni. Padi ni untuk buat beras. Hari-hari kita makan. Sumbangan petani ni sama macam penulis getah, nelayan. Tapi tolonglah, lihatlah, kesianlah kat petani ni. Bagi pesawah, kenaikan harga padi kepada RM1,200 satu tan meningkatkan lagi kerugian mereka. Ini kerana selain peratus pemotongan yang tidak dinaikkan bagi setiap tan metrik padi, kos sewa tanah juga turut meningkat. Pemutuan dinilai bagi menentukan tahap mutu padi dari segi kelembapan dan juga peratus hampa padi. Pesawah menyeru pihak berwajib menilai semula dasar yang ditetapkan agar tidak membebankan mereka. Dalam perkembangan yang sama, RTM mendapatkan reaksi Exco Pertanian dan Industri Asas Tani Perlis Ahmad Bakri Ali mengenai isu tersebut. Beliau bersetuju untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai keluhan pesawat tersebut dan akan mengadakan perbincangan dengan Bernas. Betul, kita nak bantu kerana kita faham, macam saya katakan tadi, kita faham pesawat-pesawat padi ini merupakan tulang belakang untuk menyediakan nasi di atas meja makan kita. Tetapi kalau kita jadi macam tu, macam bencana jugalah. Beliau menjelaskannya selepas mengagihkan bantuan bencana banjir tanaman padi kepada ahli-ahli peladang di Pejabat Lembaga Pertubuhan Peladang Padang Siding Pauh. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP komited dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa menerusi program kerjasama strategik di peringkat Asia Tenggara.
Langkah tersebut turut dirangka melalui kolaborasi pelbagai agensi antaranya Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis serta pelibatan institusi pengajian tinggi seperti UNIMAP, UiTM Perlis, Politeknik Tuanku Said Sirajuddin, Kolej Universiti Islam Perlis dan Institut Pendidikan Guru Perlis. Menurut Timbalan Ketua Pengarah DBP Datuk Abang Salihuddin Abang Syukran, kerjasama strategik ini bertujuan menjalin ukhuwah serta perkongsian untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa penghubung di antara Perlis dan Thailand. Cita-cita yang Kebuah Duli Tuanku Raja Muda Polis usahakan dan Dewan Bahasa dan Pusaka sebenarnya sangat beruntung sebab memang dalam gerakan kita, dalam gerakan Dewan Bahasa dan Pusaka, kita sekarang ini sedang mengusahakan usaha untuk mengantarabangsakan bahasa Melayu. Sebab apabila kita mengantarakan bahasa Melayu, kita boleh memperkenalkan bangsa Malaysia untuk masyarakat di luar sana. Raja Muda Perlis Tuanku Said Fazudin Putra Jamaluddin berkenan merasmikan program Semarak Bahasa Melayu tersebut yang diadakan di Hotel Tamrin Tanah Terang. Berangkat sama Raja Puan Muda Perlis Tuanku Hajah Lailatul Syahrin Akasha Khalil. Baginda turut bertitah bahasa Melayu yang disulami dengan keindahan budi beserta hikmah bicara merupakan salah satu kehalusan bangsa Melayu yang harus dipupuk sepanjang zaman. Laporan itu mengakhiri berita dari Perlis. Kembali semula ke Angkasa Puri untuk laporan N5 seterusnya. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Terima kasih Nur Aziah untuk laporan itu tadi. Baik, saudara, waktu ini kita terus ikuti laporan dari RTM Sabah dan terus saja bersama dengan Adrian Suedi. Silakan Adrian. Terima kasih Redwin. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Polis mengenal pasti 15 individu disyaki anggota sebuah pertubuhan dikenali sebagai Pemuda Panca Marga yang ditahan dalam serbuan di Kampung Tas Andarasi Tawau Sabtu lalu terbabit dalam kegiatan penipuan. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Ramli Din berkata kesemua mereka termasuk 7 wanita direman untuk siasatan lanjut. Dalam sidang media selepas perhimpunan bulanan kontijen Polis Sabah di Kota Kinabalu, Datuk Ramli berkata kumpulan tersebut menjanjikan imuniti kepada individu yang menyertai pertubuhan berkenaan dengan bayaran yuran RM800. Mereka ini merupakan, dikatakan kononnya merupakan bekas-bekas Polri dan TNI. Dijanjikan imuniti apabila berada di negeri Sabah ni. Imuniti ni maknanya dia tidak akan disabitkan dengan apa-apa kesalahan. Walaupun dia tak ada dokumen, dia boleh masuk. Jadi ini adalah satu penipuan. Ketika ditahan kira-kira 4 petang Sabtu lalu, 11 daripada mereka yang berumur antara 13 hingga 60 tahun memakai pakaian celoreng. Bagaimanapun tiada senjata ditemukan. Kumpulan Pemuda Panca Marga ditubuhkan pada 1966 dan berbangkalan di selatan Sulawesi, Indonesia. Selain disiasat mengikut Akta Pertubuhan, kumpulan itu juga disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan dan Seksyen 56(1)D Akta Imigresen 1959-63. 4 individu termasuk seorang timbalan pengarah sebuah jabatan kerajaan direman 7 hari untuk membantu siasatan kes rasuah membabitkan projek infrastruktur pengangkutan antara tahun 2012 hingga 2017. 2 lagi individu terbabit ialah penolong jurutera di jabatan kerajaan berkenaan, manakala seorang lagi pengarah sebuah syarikat yang melaksanakan projek infrastruktur itu. Perintah reman tersebut dikeluarkan Magistrat Cindy McJus Balitus selepas mendengar permohonan reman daripada Pegawai Pendakwa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM Falik Basiruddin di Mahkamah Magistrat Kota Kinabalu. Keempat-empat individu berumur antara 37 dan 58 tahun ditahan di sekitar Kota Kinabalu antara 12.05 tengah hari dan 11.20 malam semalam. Berikutan penahanan itu, SPRM turut menyita kenderaan dan sejumlah wang tunai di kediaman keempat-empat suspek selain membekukan beberapa akaun. Suspek direman untuk membantu siasatan bawah Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009. Sistem kerangka yang kemas dan teratur dalam UMNO membolehkan parti itu mempunyai hala tuju yang jelas dalam membantu rakyat.
Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah Tan Sri Musa Haji Aman berkata, menerusi kerangka itu, pemimpin UMNO di pelbagai peringkat sentiasa turun padang untuk membantu rakyat hingga ke akar umbi. Tan Sri Musa yang juga Ketua Menteri Sabah berkata kepimpinan Datuk Sri Najib Tun Razak selaku Presiden UMNO juga melaksanakan banyak dasar dan program untuk membantu rakyat di seluruh negara demi kesejahteraan hidup semua. Kita di Sabah ini khusus bagian-bagian yang telah mendapat yang menerima bantuan ini, khususnya rakyat yang memerlukannya merasa begitu amat gembira. Kita bantu bukan saya, kita bantu semua orang yang memerlukan bantuan. Inilah cara UMNO, sahabat parti yang begitu prihatin, parti yang sentiasa turun ke padang. Beliau bercakap kepada pemberita selepas program UMNO Bantu Rakyat 2.0 bahagian libaran anjuran Biro Kebajikan UMNO Pusat di Dewan Serbaguna Libaran Sandakan. Turut hadir pengurusi Biro Kebajikan UMNO, Datuk Syamsul Anwar Nasarah. Dalam program ini, 1,000 orang masing-masing menerima hamper barang keperluan rumah bernilai RM100 dan 1,000 pelajar dibukakan akaun Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPNI Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional berjumlah RM100 seorang. Turut disampaikan 1,000 hamper kepada 1,000 orang memerlukan, pendukaran minyak hitam bagi 200 motosikal, pendawaian bernilai RM3,000 kepada 10 rumah dan dekorasi bernilai RM4,000 bagi 2 rumah di Libaran. Libaran merupakan lokasi pertama jelajah program UMNO Bantu Rakyat di Sabah sebelum ke Batu Sapi, Sempurna, Tenem, Beaufort sebelum berakhir di Kota Belud. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak terutama anggotanya dalam menangani skandal rasuah. Pada masa sama, agensi itu giat memperkasa langkah-langkah pencegahan gejala rasuah. Dalam sidang media di Pejabat Maritim Kota Kinabalu, Ketua Pengarah APMM Laksmana Madya Maritim Datuk Sri Zulkifli Abu Bakar berkata, usaha tersebut demi mengelak kes rasuah tahun lalu berulang dalam kalangan anggotanya. Bagi mereka yang belum ditangkap, dia sepatutnya balik ke pangkal jalan, menghentikan perbuatan mereka, balik ke pangkal jalan. But even that, kalau mereka ditangkap selepas ini kerana terdapat evidence ataupun orang yang ketengahkan diri dan menuduh, so mereka akan ditangkap juga. November tahun lalu, 3 pegawai agensi itu ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk membantu siasatan berhubung kes rasuah di Kota Kinabalu. Ketiga-tiga pegawai berkenaan ditahan untuk membantu siasatan terhadap kes bot nelayan asing yang memasuki Sabah bawah Seksyen 17-A Akta SPRM 2009. APMM melaksanakan pelbagai langkah dalaman untuk mencegah gejala rasuah dalam kalangan anggotanya, termasuk pengawasan rapi gaji anggota selaras gaya hidup ditonjolkan dan pemantauan terhadap pegawai memiliki hutang 60% daripada gaji. Seorang pengarah syarikat berdaftar di Kota Kinabalu didakwa di Mahkamah Session Tawau berhubung transaksi pelepasan harta-harta kekayaan syarikat terbabit berjumlah RM800,000. Tertuduh Wilfred Lee Wee Ming, 49 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah ketika kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Awang Karisnada Awang Mahmud. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan tersebut pada 6 April 2015 selaku pengarah syarikat Double Bay Hybrid Aquaculture Sendirian Berhad. Tertuduh didakwa memberi kesan kepada transaksi pelupusan harta milik syarikat berupa aset tetap bahagian pembiakbakaan dan stok bakar bernilai RM450,000 dan ikan dalam sangkar bernilai RM350,000 tanpa kebenaran atau kelulusan mesyuarat agung. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 132C-1-B Akta Syarikat 1965 Akta 125 dan Seksyen 132C-5 Akta sama. Pendakwaan kes dikendalikan Pegawai Pendakwa Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM Najah Abdul Razak manakala tertuduh diwakili Peguam Philip Lee. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM2,000 dengan seorang penjamin tempatan dan menetapkan sebutan kes pada 28 Februari depan. Pemandu teksi di negeri disaran bekerjasama dengan syarikat e-hailing agar dapat berkongsi manfaat dan kelebihan menerusi perkhidmatan syarikat berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Haja Nancy Shukri berkata, langkah itu membolehkan pemandu teksi memahami perkhidmatan e-hailing secara lebih jelas sekaligus bersaing secara sihat.
Menurut Datuk Seri Haja Nancy, pemandu teksi boleh berdaftar dengan syarikat e-hailing dan menawarkan perkhidmatan dengan 2 kadar tambang sama ada kadar teksi atau kadar platform e-hailing. Beliau ditemui media selepas dialog transformasi nasional TN50, Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan di Institut Tadbiran Awam Negara Intan Kampus Sabah di Tuaran. Sementara itu, Presiden Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah, Datuk Remy Unggi berkata, pihaknya akan mengadakan perbincangan dengan pemandu teksi dan syarikat e-hailing awal bulan depan untuk menyelesaikan permasalahan pemandu teksi yang terpaksa bersaing dengan perkhidmatan e-hailing kini menjadi pilihan utama pengguna. Perbincangan itu sekaligus akan menyelaras peraturan yang akan dikenakan kepada pemandu teksi serta Uber dan Grab di negeri ini. Di Semenanjung, seramai hampir 3,000 pemandu teksi berdaftar dengan syarikat e-hailing. Sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Redwin di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Adrian Soedi untuk laporan dari RTM Kota Kinabalu itu. Dan bagi mengikuti perkembangan dari negeri Sarawak pula, terus saja kita bersama dengan Buma Wen dari RTM Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Redwin di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kuasa hidro penting bagi memacu pembangunan ekonomi negeri selain membuka pelbagai peluang baharu dalam perniagaan mahupun pekerjaan di Sarawak. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Nopeng berkata Sarawak mempunyai kekayaan ekonomi berasaskan tenaga sejak minyak mula ditemui pada 1910. Jelasnya atas kepentingan aset ini, kerajaan negeri telah mengambil alih empangan bakun dan telah mengurus serta mengawal sepenuhnya sumber tersebut. Tambahnya, Sarawak kini merupakan penjana kuasa terbesar di Malaysia dengan 70% potensi terletak di pedalaman Sarawak. Malah Sarawak juga sedang membangunkan sektor tenaga menerusi empangan hidroelektrik Baleh yang menjadi tulang belakang kepada talian penghantaran dan berhasrat untuk mencapai prestasi luar biasa dengan mempunyai tenaga yang boleh diperbaharui sehingga 50% penggunaan tenaga menjelang 2050. Datuk Petinggi Abang Johari memberitahu koridor tenaga boleh diperbarui Sarawak skor yang dilancarkan pada 2008 menyaksikan kerajaan negeri telah meluluskan sebanyak 22 projek pelaburan dalam skor dengan jumlah pelaburan RM33.64 bilion. Projek-projek utama di bawah inisiatif skor ini telah membawa kepada keperluan tenaga yang besar bagi memastikan daya maju ekonomi empangan hidro tersebut. Ketua Menteri berkata demikian pada Majlis Perasmian Minggu Tenaga Antarabangsa keempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Tambahnya, kerajaan negeri juga melihat kepada potensi sel bahan api hidrogen dan ekonomi hidrogen bagi membangunkan sektor pengangkutan. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan memberitahu Sarawak dikurniakan dengan banyak sungai besar dengan potensi tenaga hidro baharu yang belum dimanfaatkan sebanyak 20,000 megawatt. Malah kerajaan telah mengenal pasti 14 tapak yang berdaya maju dari segi ekonomi dan jika dibangunkan mampu menjana kira-kira 8,000 megawatt elektrik. Jelasnya pembangunan empangan kuasa hidro ini bergantung kepada permintaan tenaga pada masa depan dan dengan sumber air yang banyak, Sarawak juga berada di kedudukan yang baik dalam pengeluaran bahan api hidrogen. Ujarnya Sarawak turut melabur banyak dalam sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Ini termasuk empangan kuasa hidro bakun yang diambil alih daripada Kerajaan Persekutuan dengan kos RM8.1 bilion, empangan hidroelektrik Murum dengan kos RM4.1 bilion dan empangan Baleh yang sedang dalam pembinaan menelan kos sejumlah RM8 bilion. Mengenai Minggu Tenaga Antarabangsa keempat, Datuk Amar Awang Tengah berkata penganjurannya amat tepat pada masanya kerana kerajaan negeri kini agresif mempromosikan peluang pelaburan yang disediakan oleh tenaga diperbarui yang luas iaitu daripada kuasa hidro dan sumber asli negeri. Sebanyak 120 syarikat dari 11 buah negara terlibat dalam pameran bersempena Minggu Tenaga Antarabangsa keempat yang berakhir Khamis ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sarawak akan memanjangkan pemeriksaan aspek keselamatan di 3 pusat lain selain pusat tahfiz tahun ini. Pengarahnya Nur Hisham Muhammad berkata, 3 pusat tersebut ialah Pusat Jagaan Warga Emas, Pusat Jagaan Anak Yatim dan Pusat Pembelajaran Agama lain.
kita jangka by April kita akan selesai mengadakan inventory berapa sebenarnya pusat yang berada di negeri Sarawak dan juga berapa yang kita dapati memenuhi aspek perundangan keselamatan kebakaran dan juga berapa yang tidak patuhi. Tambahnya, usaha memperluas pemeriksaan ke pusat lain bagi memastikan tindakan tegas diambil agar isu kegagalan mematuhi aspek perundangan kebakaran tidak berterusan. Bercakap dalam sidang media selepas Majlis Perbarisan tahunan 2018 jabatan tersebut di Kuching, Nur Hisham turut mendedahkan tahun lepas sebanyak 27 pusat tahfiz telah diperiksa dan 8 notis menghapuskan bahaya kebakaran diberikan kepada 4 pusat. Setakat 31 Disember tahun lepas, kesemua pusat tersebut telah mematuhi notis berkenaan kecuali sebuah pusat di Sibu yang dalam proses tindakan mematuhi notis itu. 19 pusat tahfiz di Sarawak terletak di Kuching, 3 di Semarahan, masing-masing 2 di Sibu dan Miri, manakala sebuah lagi di Seratok. Sementara itu, JBPM Sarawak berjaya menyelamatkan harta benda bernilai RM211.9 juta tahun lepas yang merupakan peningkatan sebanyak 14.7% berbanding 2016. Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Wan Muhammad Nur Ibrahim berkata, pada tahun 2016 sebanyak RM184.6 juta berjaya diselamatkan, manakala taksiran kerugian dan kemusnahan harta benda akibat kebakaran pada 2017 pula berkurangan sebanyak 8.1% kepada RM87.6 juta berbanding RM95.3 juta pada 2016. Jelasnya jumlah berkenaan direkodkan daripada 7,725 kes kecemasan, membabitkan 1,972 panggilan kes kebakaran, 5,109 kes penyelamatan dan 799 panggilan untuk khidmat khas serta 21 panggilan palsu. Datuk Seri Wan Muhammad menyatakan demikian dalam teks ucapan yang dibacakan oleh Pengarah JBPM Sarawak, Nur Hisham Muhammad pada Majlis Perbarisan tahunan 2018 di Kuching. Beliau turut mendedahkan JBPM Sarawak berjaya meningkatkan respon time menghadiri panggilan kecemasan daripada 41.6% pada 2016 kepada 43.7% tahun lepas. Seramai 124 pelajar baharu mendaftar bagi mengikuti pengajian tahun pertama di Kolej Vokasional Kuching KVK hari ini. Pengarah KVK Eng Fu Yin berkata, pelajar tersebut merupakan pelajar tingkatan 3 yang ditawarkan mengikuti pengajian di kolej itu pada sesi 2018. Jelasnya dengan memasuki KVK, para pelajar dapat melengkapkan diri dengan ilmu kemahiran yang diminati untuk bersaing dalam pasaran kerjaya yang memerlukan keseimbangan iaitu cemerlang dalam akademik serta berkemahiran. Tambahnya, ia juga seiring dengan tuntutan dalam rancangan Malaysia ke-11 bagi melahirkan guna tenaga mahir pada 2030. Beliau berucap pada program Hari Pendaftaran Ambilan 2018 Sijil Vokasional Malaysia di Kolej Vokasional Kuching. 6 kursus ditawarkan bagi sesi pengambilan tersebut iaitu teknologi pemesinan industri, teknologi elektronik, teknologi automotif, pengurusan perniagaan, perakaunan dan seni kulinari. Saudara, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Redwin di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Bung Owen untuk laporan dari RTM Sarawak itu. Baiklah saudara, seterusnya kita ke negeri Melaka dan bersama dengan rakan penyampai Muhammad Ashraf Ishak. Silakan Ashraf. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Persatuan penduduk di peringkat komuniti setempat diseru agar sentiasa menjalin kerjasama dengan pihak berkuasa tempatan PBT dalam meningkatkan urus tadbir di kawasan masing-masing. Ketua Menteri Datuk Seri Desharum berkata, ia penting dalam menyelesaikan pelbagai isu seperti masalah kebersihan yang seringkali membelenggu masyarakat setempat. Justru sokongan penduduk setempat juga amat penting dalam memastikan persekitaran kawasan penduduk berada dalam keadaan yang bersih dan selamat. Jadi saya tadi tengok ada sikit sampah tak terurus di kawasan taman ini.
Jadi saya minta ahli majlis untuk bertindak cepat. Kerana sampah ni dia macam kita, kalau lelaki cukur misai lah. Kalau kita tak cukur 2 hari dia akan jadi serabut. Jadi kita kena address isu ni sementara ia belum menjadi besar. Beliau berkata demikian kepada media selepas program ziarah kasih Dun Sungai Udang. Beliau menziarah seorang penduduk yang menghidap penyakit angin ahmar sejak lebih 8 tahun lalu. Rosli Buang, 57 tahun, kini terlantar di atas katil sejak penyakitnya bertambah teruk 2 tahun lalu dan kehidupan sehariannya kini diuruskan sepenuhnya oleh isterinya, Rosita Jamaluddin, 42 tahun. Perasaan gembira, macam tak sangka lah pula dia nak datang melawat suami akak yang sakit macam ni kan. Terima kasihlah banyak-banyak. Kita tahu dia dah stroke, darah tinggi dia sentiasa dia. Payahlah nak turun darah tinggi dia, memang naik dia 200. Ini pun kalau kita cek memang darah dia naik. Tapi dia cuma kita pantau dia, jangan bagi dia demam. Guru kini berdepan dengan cabaran yang lebih besar dan perlu mempersiapkan diri dengan kaedah baru pembelajaran apabila tiada lagi sistem pengasingan kelas mengikut tahap penguasaan akademik murid bermula tahun depan. Pengerusi Majlis Profesor Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM, Profesor Datuk Dr. Abu Abdullah berkata, guru perlu kreatif dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran PDP. Justru guru disaran mengadakan alternatif bagi mengelak pelajar yang mempunyai keazaman dan motivasi tinggi untuk cemerlang dalam pelajaran daripada terpengaruh dengan rakan sekelas yang kurang tumpuan untuk belajar. Ini kerana sistem pendidikan berorientasikan peperiksaan yang diamalkan sejak 60 tahun lepas memerlukan anjakan paradigma selaras dengan pembelajaran abad ke-21 meskipun agak sukar diterima oleh semua pihak. Pengkelasan ini belum jadi satu polisi negara yang diarahkan mandate. I think my opinion lah, probably both try and error. Tapi yang dah buat di Putrajaya, if I read in the newspaper, and then itu pun banyak dapat reaksi daripada persatuan dan ibu bapa. Ada ibu bapa pro, ada ibu bapa con. I believe if the mentality of the management, of the teacher, and if the infrastructure permits, then only we can do no streaming. Baru-baru ini, Ketua Pengarah Pelajaran Dato' Dr. Amin Senin mengumumkan amalan pengasingan kelas mengikut tahap penguasaan akademik murid dan sekolah kawalan dihentikan, manakala kaedah pengasingan rasmi seperti ujian kemasukan tahun 1 juga dimansuhkan sepenuhnya bermula 2019. Rekenatif, satu lagi pameran yang dilaksanakan oleh pelajar semester akhir Ijazah Sarjana Muda Seni Reka Grafik dari Universiti Teknologi Mara UiTM Melaka. 33 pelajar terlibat dalam pameran untuk kali ini merangkumi 4 jabatan iaitu Jabatan Periklanan, Multimedia, Ilustrasi dan Identiti Korporat. Menurut penyelaras program Rafuzan Jaafar, ia merupakan projek yang wajib dilaksanakan oleh setiap pelajar semester akhir bagi menilai hasil idea dan kreativiti mereka sepanjang tempoh pembelajaran. Mereka perlu buat sedikit research, ya. Sebab research diorang akan membangunkan desain-desain daripada permasalahan-permasalahan yang berlaku dan juga selepas itu dinilailah. Beliau bercakap kepada RTM dalam pameran Rekenatif yang diadakan di Balai Seni Lukis Melaka. Saya berbesar hatilah sebab diberi peluang, sebab yelah kita boleh macam cabar diri kita untuk buat something yang baru. Mula saya tak fikir yang produk ni akan jadi macam ni. Saya pun tak terfikir idea untuk tambah-tambah kerongsang ni pun selepas packaging ni siap. Pameran ini turut mendapat kerjasama Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Motek Negeri serta Perbadanan Muzium Melaka Perzim. Sekian paparan berita dari Melaka. Kita kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Bomba dan Penyelamat Malaysia Melaka berjaya menyelamatkan harta benda berjumlah RM937 juta daripada musnah dalam kebakaran sepanjang tahun lalu berbanding 1.5 bilion pada tahun 2016. Penurunan jumlah tersebut berikutan tren pengurangan jumlah kes kebakaran di negeri itu daripada 2,465 kes kepada 2016 kepada 1,150 kes tahun lalu. Pengarah JBPM Melaka Kamarul Zaman Malik Abdullah berkata,
Nilai harta yang musnah dalam kebakaran pula turun kepada 32.6 juta ringgit tahun lalu berbanding 34.2 juta ringgit pada 2016. Katanya bagi operasi menyelamat pula, pihaknya berjaya menjalankan 2,651 penyelamatan tahun lalu berbanding 1,839 pada tahun 2016. Jenis operasi pula untuk negeri Melaka sahaja pada tahun 2017 sebanyak 1,150 kebakaran telah dihadiri berbanding dengan kerja-kerja menyelamat 2,651 kes. So ini menunjukkan trend ataupun peningkatan penyelamatan selari dengan perkembangan di seluruh negara. So kebakaran menurun, kerja-kerja menyelamat makin banyak. Mengulas mengenai keselamatan di pusat tahfiz, beliau berkata sebanyak 49 daripada 54 buah pusat tahfiz berdaftar di negeri itu telah diperiksa. Bagi meningkatkan tahap keselamatan, pihaknya akan memberikan latihan asas memadam kebakaran kepada para penghuni di samping memastikan kesemua pusat tahfiz dilengkapi alat pemadam api. Beliau menghadiri perbarisan tahunan JBPM Melaka tahun 2018 di Air dan menyampaikan sijil penghargaan kepada rakan strategik jabatan dan media tempatan yang banyak membantu membuat liputan aktiviti jabatan dan bersama-sama menyertai operasi kecemasan. Sementara itu, di Kelantan, tindakan pantas Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri berjaya menyelamatkan harta benda bernilai kira-kira 868 juta ringgit dalam kes kebakaran di seluruh negeri itu tahun lepas. Manakala nilai kerugian dianggarkan melebihi 230 juta ringgit dalam tempoh yang sama. Pengarah JBPM Kelantan, Nazili Mahmud berkata sebanyak 387 panggilan kebakaran diterima dan daripada jumlah itu hanya 5 panggilan palsu dilaporkan. Sementara 8 kes kebakaran disebabkan angkara khianat dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan. Terdahulu, beliau merasmikan Majlis Perbarisan Tahunan 2018 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kelantan di Balai Bomba dan Penyelamat Pengkalan Kupur di Kelantan. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan 4 balai bomba baharu akan dibina tahun ini menjadikan jumlah keseluruhan balai bomba di Kelantan 21 buah. Pada majlis ini, beliau turut memperkenalkan pegawai baharu, watikah PBB serta sijil penghargaan pada orang awam yang telah berjaya menyelamatkan 3 mangsa lemas di Pantai Sabak tahun lepas. Ini termasuklah perolehan 8 unit banyak 165 orang, meningkat dari saya pergi tengok ada mangsa yang lemas 3 orang. Sebenarnya dia 4 orang dah mati dah seorang. Tapi masa kita orang pergi tu 3 orang je yang melambat tangan tu, kita orang ambil seorang satu. Tolong mangsa tu. Yalah, kalau saya tak pergi ambil ke, maknanya budak tak tergelar. Tapi saya terpaksa jugalah naik dengan motor ke atas patah tu, pergi selamat ke dia tu. Bila dah satu rasa saya pun macam nak lemah juga naik atas. Bila naik sampai ke darat tu, ada jugalah muntah ke apa ke, masuk air dalam mulut, dalam tubuh apa. Tu baring je lah atas patah. Tak skor kot lah jadi macam tu kapal saya ni. Macam bangga tak? Awak sebagai orang muda boleh bantu orang. Oh, bangga. Terima kasih. Tengok adik tu kita ke Wira Cilik itu pengiktirafan yang dianugerahkan ke atas kanak-kanak 9 tahun atas keberanian dan tindakan pantasnya hingga berjaya menyelamatkan anggota keluarganya daripada menjadi mangsa kebakaran. Dalam kejadian pada September tahun lalu itu, keberanian adik Nur Arisha Balkis Muhammad Suhali telah menyelamatkan 3 adiknya dalam kebakaran di rumahnya di Kampung Ataduri, Langkap, Perak. Bukan itu sahaja, sambil mendukung adik perempuannya yang berusia 8 bulan untuk menyelamatkan diri, Nur Arisha turut bertindak nekat melaungkan jeritan bagi mengejutkan jirannya. Atas kecekalan itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak menganugerahkan sijil penghargaan Wira Cilik. Ini disampaikan pengarahnya Datuk Yahya Madis sempena Majlis Perbarisan Tahunan 2018 JBPM Negeri. Bagi Nur Arisha, penghargaan itu sesuatu yang tidak diduga. Baik, seterusnya kita ke Met Malaysia untuk mengikuti laporan cuaca bersama dengan rakan pegawai di sana. Teruskan.
Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Laporan cuaca pada petang ini dimulakan dengan melihat paparan carta angin terlebih dahulu, di mana secara amnya negara kita masih lagi berada dalam fasa monsun timur laut, di mana angin secara amnya didominasi daripada arah timuran dengan kelajuan yang sederhana lemah. Sehubungan itu, Jabatan Meteorologi Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora bagi mana-mana kawasan perairan di negara kita buat masa ini. Bagi melihat keadaan cuaca semasa, kita seterusnya beralih kepada paparan imej gema radar. Di Semenanjung pada ketika ini, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di kawasan pantai barat Semenanjung Malaysia. Dan keadaan cuaca yang lembap ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke lewat petang nanti. Manakala untuk negeri Sabah pula pada ketika ini, hujan di satu dua tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian Sandakan dan juga pantai barat negeri Sabah. Dan keadaan cuaca yang lembap ini pula dijangkakan akan beransur reda dalam sejam dua sahaja lagi. Manakala untuk negeri Sarawak pula pada ketika ini, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian tengah negeri Sarawak. Dan keadaan cuaca yang lembap ini pula dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat petang nanti. Seterusnya kita ke tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia untuk malam ini. Terima kasih Hafizal Hakim untuk laporan cuaca sebentar itu tadi. Dan Nasional 5 berakhir di sini. Dengan itu saya, Ridwan Bin, salam hormat dan kita jumpa lagi.